KPM. Kat mana kita nak pergi bercuti ni Tempat menarik di Malaysia. Tapi best ke kat sini? Kalau dekat sini pun, ni pernah pergi dah. Tapi alah, mana satu Irfan? Bos, minta maaf. Bos, saya sebenarnya tengah cari tempat untuk bercuti, bos. Ya, Irfan dah siap kerja ke nak bercuti ni? Kerja dah siap, bos. Oh, Alhamdulillah. Kalau kerja dah ready, dah siap, saya tak ada masalah. Irfan boleh bercuti 3 hari. 3 hari? Ya. Terima kasih, bos. Tapi nak tanya Irfan juga. nak pergi mana? Itulah persoalan sekarang ni. Irfan nak tanya juga, bos ada tak macam cadangan nak pergi mana bercuti dalam Malaysia ni, Kalau bos? 3 hari ni, saya cadangkan Irfan pergi ke Lenggong je lah. Lenggong? Ya, Lenggong. Lenggong tu, okey. Lenggong tu nama tempat kan? Lenggong tu tempat apa, bos? Ada apa yang menarik kat situ? Di Lenggong tu banyak tempat menarik. Okey. Salah satunya, Irfan, di Lenggong ni ialah tempat zaman prasejarah dulu. Zaman prasejarah? Ya, menariknya. jadi Irfan boleh pelajari bagaimana zaman prasejarah dululah. Okeylah. Kalau macam tu kita pergi ke Lenggong. Lenggong. Ya. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Menengah Atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, rakan-rakan, kita sebenarnya akan bersama-sama belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Dan siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Kita persilakan Cikgu Zainab Abdullah dari SMK Bandar Utama Damansara 3, Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Irfan. Baik. Irfan, apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Lagi sihat sebab cikgu ada kat sebelah ni. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Lina Khalida Saparudin dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih, Cikgu, kerana bersama kami untuk kelas Bahasa Melayu hari ini. Dan Cikgu, untuk hari ini kan kita telah bertiga saja, betul? Ya, kerana betul. kita juga bersama dengan murid-murid cikgu yang berada di Google Meet sekarang ni. Apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Baiklah murid-murid saya. Yang pertama, yang di atas tu Sharifah Nadira. Kemudian Tan Jekze. Okay, boleh angkat tangan ya. Kemudian Ashpari. Dan yang seterusnya Muhammad Ariel Akmal. Baik, nampaknya cikgu kita bersama dengan 2 ekor kumbang dan 2 kuntung bunga untuk kelas kita pada hari ini. Ya, betul. Seperti yang Irfan katakan, hari ini kita akan fokuskan kepada bahasa Melayu. Tetapi, fokusnya lagi, apakah topik kita untuk hari ini, cikgu? Baiklah ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Menteri Inspire. Okey, baiklah ya, saya akan teruskan ya. Pada hari ini, cikgu akan mengajar murid-murid berkaitan dengan satu tajuk dalam satu tema lah di SKP, iaitu melancong mencari makna ya, iaitu Bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi kawan-kawan Irfan ni semua murid tingkatan 5 SMK Bandar Utama Damansara 3. Calon-calon SPM. Ya, calon-calon SPM 2022 ya. Baiklah ya, apa yang kita nak pelajari? Tadi kan Irfan siap menyanyi lagi. Lenggong, lenggong. Jadi hari ini sebenarnya Lenggong ni salah satu tajuk yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Apa yang menariknya dengan Lenggong ni ya? Nak tahu juga cikgu apa yang menarik. Ya, sampai Irfan pun nak pergi melancong ke Lenggong. Betul. Jadi sebab kita hari ini belajar melancong mencari makna, jadi ada makna yang tersirat di sebalik tempat ini Lenggong. ya. Okey. Baiklah ya. Apakah keistimewaan Lenggong ya? Jadi kalau tengok di sini Irfan, arkeo pelancongan. Baik. Apa tu arkeo pelancongan?
apakah ia arkeopelancongan? Sebelum ni cikgu, Irfan tahu perkataan arkeologi, tapi nampaknya gabungan arkeologi dan pelancongan cikgu. Jadi mungkin cikgu berceritakan sedikit apa maksud yang sebenar. Ya, inilah sebabnya cikgu nak bagi tahu ya, Irfan dan kawan-kawan kita di sana dah bersedia dah. Okey. Mesti mereka tahu apakah maksud arkeopelancongan. Arkeopelancongan ni ialah gabungan arkeologi dan pelancongan ataupun pelancongan arkeologi. Baik. Jadi kita tanya kawan-kawan kita ya, apakah maksud arkeologi, apakah maksud pelancongan, kemudian kita gabungkan dua perkataan Boleh. tersebut. Baiklah ya, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Silakan murid-murid cikgu. Okey, kita ada Chan Jekze ya. Kang Jekze, silakan. Okey, silakan Jekze. Arkeologi itu ialah gali cari barang-barang lama atau barang purba oleh ahli arkeologi. Bagus ya Jekze ya. Kita tanya kawan kita yang lain ya, Irfan. Boleh, cikgu. Mungkin kawan kita yang lain tahu apakah maksud arkeologi. Cikgu, saya nak cuba. Okey, silakan Ash. Arkeologi ialah kajian saintifik tentang zaman prasejarah, cikgu. Kajian Maksudnya pengaji membuat kajian berdasarkan jumpaan tinggalan zaman prasejarah. Zaman prasejarah, menarik tu. Jadi itulah maksud arkeologi ya, iaitu kajian saintifik oleh para pengkaji berkaitan dengan zaman prasejarah ya. Jadi apa pula maksud pelancongan? Tadi kan kita nak gabungkan arkeologi dengan pelancongan ya. Okey, siapa nak bagi maksud pelancongan di sini? Silakan. Saya tahu cikgu. Ya, silakan Ariel. Pelancongan ialah pergi ke sesuatu tempat untuk melawat. Tujuannya nak menghilangkan stres, kan cikgu? Betul, Untuk hilangkan ya. stres kan? Ya. Tadi kita nampak tadi ada pekerja tu, dia nak pergi bercuti, mungkin stres lah kot. Ya, mungkin ya. Jadi sekarang kita tanya kawan kita, bila Baik. digabungkan arkeo dengan pelancongan jadilah arkeopelancongan. Siapa nak bagi maksud penuh arkeopelancongan? Silakan. Gabungkan Saya kedua nak maksud. cuba. Silakan Nat. Pelancong pergi melancong ke tapak arkeologi dan mereka dapat melihat tinggalan sejarah tamadun manusia zaman prasejarah, cikgu. Okey. Baik, jawapan yang menarik. Jadi itulah maksud arkeopelancongan ya. Jadi inilah ya, kalau Irfan nak tahu maksud yang tepat berkaitan dengan arkeopelancongan, arkeologi, pelancongan dan arkeopelancongan. Maksudnya aktiviti yang dilakukan oleh pelancong ya apabila mereka melancong ke tempat tersebut ya. Jadi mereka boleh menyaksikan ekskavasi yang dilakukan oleh para pengkaji. Baik. Okey, itulah maksud bagi arkeopelancongan, di mana hari ini sebenarnya dalam topik kita melalui buku teks kita akan belajar mengenai arkeopelancongan, di mana kita melancong untuk mencari makna, betul cikgu? Betul. Jadi untuk segmen ini cikgu, ada tak lagi perkongsian yang boleh cikgu berikan? Perkongsian dia, cikgu, seperti cikgu kata tadi, Irfan kena pergi ke tapak arkeo pelancongan ni. Baik. Kerana di situ Irfan akan merasai bagaimana ya kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Dan Lenggong ni merupakan salah satu tapak arkeologi di negara Malaysia. kita. Dan Okey, sebenarnya Lenggong ni telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia pada tahun 2012. Tahniah kita ucapkan sebab itulah kita juga yang kena jaga khazanah negara kita sendiri, cikgu. Ya, Baik. betul. Sebelum kita bertiberhat, Abang nak tanya kepada murid-murid kita sekarang ni, adakah anda masih bersemangat untuk teruskan kelas? Okey, tunjukkan menteri. Okey, baik. Kalau bersemangat, tapi kita nak berhenti berehat dulu, boleh cikgu? Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM.
Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya bersama dengan Cikgu Zainab di sini. Hari ini Cikgu kita akan pergi melancong tetapi bukan melancong yang biasa kerana hari ini kita akan melakukan pelancongan arkeologi ataupun arkeo pelancongan. Jadi betul. untuk segmen ini Cikgu, apa pula diskusi kita? Baiklah ya, untuk bahagian ini ya. Pertama sekali tadi ya Irfan, kita dah cari maksud ya arkeo pelancongan. Dan kita Irfan siap ya nak tahu apakah maksud arkeologi dan pelancongan. Sebenarnya di negara kita ni Irfan, di Malaysia ada banyak jenis pelancongan ya. Apa yang Irfan tahu sebenarnya? Okey, selain arkeo pelancongan Cikgu, di Malaysia yang Irfan tahu kita ada pelancongan pendidikan dan juga pelancongan kesihatan Cikgu. Wah, bagus Irfan. Ya ke Cikgu? Ya. Betul lah jawapan saya tadi? Betul jawapan tu antara jenis pelancongan di negara kita ya. Okey, apa kata kita tanya kawan-kawan kita Ya, boleh, kalau Cikgu. mereka tahu ya. Apa lagi jenis pelancongan yang ada di Malaysia? Siapa nak cuba bagi pandangan, nak bagi contoh jenis-jenis pelancongan yang terdapat di negara kita? Silakan. Cikgu, saya nak cuba. Okey, silakan Ash Pari. Antara jenis-jenis pelancongan yang saya tahu ialah pelancongan pertanian atau agropelancongan. Contohnya kamera Highland. Saya bagi contoh lagi Cikgu. Ya, sebab kamera Highland ni salah satu tempat tumpuan pelancong. Setuju? Hujung minggu. Cikgu pernah pergi? Saya pergi nanti. Kenapa? Sesak. Baiklah ya, kita tanya lagi kawan Cikgu, kita. kita beri ganjaran dulu boleh? Bagi ganjaran. Okey. Satu ganjaran. Satu stick untuk untuk Ash Pari. Masukkan di Okey, sini. kita tanya kawan kita yang lain, apakah jenis-jenis pelancongan lagi yang kalian tahu? Silakan. Okey, silakan Ariel. Kita ada pelancongan yang jalan-jalan cari makan tu, maksudnya melancong sambil makan-makan ke Cikgu? Jalan-jalan cari makan katanya. Jalan-jalan. Ada yang suka makan Cikgu. Cari makan. Jadi sebenarnya ada Irfan. Ada Cikgu pelancongan untuk makan ni? Pelancongan khas untuk makan-makan. Iaitu gastronomi. Pelancongan gastronomi. Baru saya tahu Cikgu, nama betulnya gastronomi. Ya, mereka dah belajar sewaktu tingkatan 4 dulu. Pelancongan gastronomi berjalan untuk cari makan. Okey, kita Cikgu. tanya lagi. Ada Ganjaran, lagi Cikgu, jangan kita lupa. satu juga untuk Ariel. Walaupun Ariel hampir garu kepala tadi ya. Sebab Ariel tak jumpa jawapan, tapi tetap ada ganjaran. Terima kasih. Baiklah ya, siapa lagi yang nak bagi contoh jenis-jenis pelancongan di Malaysia? Silakan. Ya, Cik Zah. Juga kita ada pelancongan kesan, pelancongan pendidikan, malah ada juga pelancongan hijau. Ya, bagus ya. Kita ada pelancongan hijau juga ya. Iaitu pelancongan yang mementingkan alam sekitar. Baik, satu stick untuk Jeza dan rasanya Nadira pun nak bagi pandangan ya. Nadira, apa lagi jenis pelancongan yang terdapat di Malaysia Nadira? Silakan Nazira. Negara juga mempunyai lokasi untuk pelancong melihat keindahan alam seperti di Taman Negara. Betul kan Cikgu? Ya, betul. Itu pelancongan apa ya, Nat? Apa kategori pelancongan tu? Eko pelancongan. Eko pelancongan. Ya, betul Cikgu? Betul. Eko pelancongan satu stick ya. Jadi di sini inilah jenis-jenis pelancongan yang terdapat di negara kita. Baiklah ya, kita sekarang nak ke Lenggong. Nak ke Lenggong dah? Ya, kita hendak ke Lenggong ya. Lenggong. Lenggong. Di manakah Lenggong? Cikgu nak tanya Irfan dulu, di manakah Lenggong? Lenggong Cikgu berada di Perak. Ya, tahu ya Irfan, sebab Irfan tahu cikgu orang Perak. Betul lah, Irfan dah buat kajian sikit dah tadi. Okey, kita tanya kawan-kawan kita. Boleh. Ya. Okey, kawan-kawan kita, di manakah Lenggong? Lenggong berada di mana? Silakan murid-murid cikgu. Ya, Jeza. Lenggong itu terletak di negeri Perak. Betul. Sama jawapan dengan saya cikgu. Jeza tiru Irfan ke ni? Tak, sebab dia tahu jawapan yang sebenar. Ya, bagus ya Jeza. Jadi sebenarnya Lenggong di negeri Perak. Tapi Jeza, negeri Perak tu besar ya, ada banyak daerah ya. Jadi sebenarnya Lenggong ni berada di daerah mana ya? Yang itu Irfan tak tahu. Yang itu Irfan tak tahu nak jawab. Irfan tak tahu ya. Mungkin kawan-kawan kita tahu. Baik, di manakah Lenggong berada? Daerah mana Lenggong ini? Ya, Nadira. Lenggong terletak di Hulu Perak.
Ya, bagus ya. Lenggong sebenarnya terletak di Hulu Perak ya, di bahagian atas tu ya. Dan kalau Irfan tengok, Lenggong ni sebenarnya dia bersempadan dengan Kuala Kangsar. Jadi inilah kawasan Lenggong ya. Dan kalau Irfan tengok di sini banyak gua ya, gua Gunung Runtuh, gua Batu Putih, gua Tukang, gua Badak ya. Jadi sebenarnya di gua inilah penemuan bahan-bahan Paleolitik tadi ataupun zaman prasejarah ya. Baiklah ya, kita teruskan dengan Lenggong. Oh Lenggong, siapa nak baca ya teks ni? Okey, silakan Ariel. Silakan. Arkeologi di Lembah Lenggong. Lembah Lenggong terletak di Hulu Perak kira-kira 80 km dari Bandar Ipoh. Lembah Lenggong telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia pada 30 Jun 2012 oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Kajian sejak 30 tahun yang lalu telah menemukan banyak bukti prasejarah dan kini bukti penemuan ingin dikongsi dengan segenap lapisan masyarakat dari dalam dan luar negara melalui program Arkeo Pelancongan. Melalui program ini, para peserta berpeluang untuk meneroka khazanah prasejarah dengan yang diiktiraf dunia melalui lawatan berpandu oleh ahli-ahli arkeologi. Dipetik daripada halaman 104 buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Okey Baik, ya, terima kasih Saudara Azril. Irfan, sebenarnya cerita tentang Lenggong ni ada dalam buku teks ya, halaman 104 ya. Okey. Jadi kalau Irfan tengok ya, cikgu warnakan kajian sejak 30 tahun yang lalu telah menemukan banyak bukti prasejarah di Lenggong ya. Jadi di sinilah ya, bila orang pergi ke Lenggong mereka sangat teruja kerana mereka nak melihat ya bukti prasejarah tersebut. Jadi apakah bukti prasejarah yang ditemukan di Lenggong? Irfan tahu tak? Irfan tahu satu cikgu. Yang ini memang Irfan paling ingat semasa Irfan belajar sejarah dulu, iaitu Perak Man. Bagus, ataupun orang Perak. Orang Perak. Jadi hari ini kita akan kaji ya murid-murid kita. Okey murid-murid, cikgu nak awak buka buku teks halaman 104 105. Semua orang ada buku teks ya? Boleh tunjuk buku teks sekarang? Ada semua cikgu. ada buku teks. Mungkin ya? murid-murid di rumah juga yang ada buku teks boleh buka bersama kami di sini. Ya, betul. Halaman 104 105. Okey. Baiklah ya. Jadi kalau Irfan tengok ni, cikgu dah highlight ataupun bulatkan Gua Gunung Runtuh, Gua Badak, Gua Kajang, Bukit Bunuh. Orang Perak tadi ditemukan di mana? Agak-agak di mana? Siapa boleh bantu Irfan kat sini? Orang Perak ditemukan di mana? Siapa tahu? Siapa tahu ya kawan-kawan kita? Ya, di Ariel. gua mana satu? Ariel, silakan Ariel. Di Gua Gunung Runtuh. Ya betul Ariel. Apa cerita tentang Gua Gunung Runtuh ni yang Ariel tahu? Apa yang Ariel tahu? Perak Man atau orang Perak telah ditemukan di Gunung Runtuh. Ya, dan usianya 10,000 hingga 11,000 tahun yang lalu. Jadi penemuannya pada tahun 1991 ya. Jadi baru lebih kurang 30 tahun yang lalu. Betul. Baiklah ya. Apa pula penemuan di Gua Badak? Ada badak siapa ke di nak situ? cuba? Siapa nak bantu? H dah angkat tangan, H Pari dah angkat tangan. Tapi sebelum tu Ya, saya. bagi 2 stick untuk Ariel. Okey, sebab sebab dia berjaya bantu menjawab Abang soalan Irfan kan? tadi. Betul. Okey, 2 untuk Ariel. Baik, seterusnya cikgu kita panggil siapa tadi? Ariel juga. Ariel juga. Ariel dapat Okey. 2. Baiklah ya. Siapa tahu cerita yang berlaku di Gua Badak ni? Kongsikan kepada kami. Kongsikan. Ya, H Pari. Tadi H Pari angkat tangan kan? Ya. Okey, silakan. Di Gua Badak terdapat motif lukisan. Lepas tu contohnya aktiviti berburu menggunakan panah, membawa buah kelapa, menunggang kuda dan gajah. Terdapat juga imej haiwan seperti beruk dan ayam. Jadi sebenarnya di Gua Badak ni, dia punya gua, dinding gua tu ada lakaran-lakaran. Lakaran ini bukan orang masyarakat zaman kini, tetapi zaman prasejarah dahulu. Jadi sebenarnya di sinilah menunjukkan kebudayaan masyarakat pada zaman dahulu yang dilakarkan pada dinding gua.
Baiklah ya, kita teruskan. Cikgu minta ganjaran untuk Ash. Jangan kita kesian lupa. Ash tak dapat bagi dua. Dua Panjang juga. tadi ya. Okey. Okey. Baik. Seterusnya Silakan, kita cikgu. tengok pula Gua Kajang atau Bukit Bunuh ya. Baiklah. Siapa nak bagi ya? Apakah penemuannya di dua tempat ini? Ya, kita ada Jekza dengan Nadira yang belum bagi betul. pandangan. Okey, silakan. Okey. Jekza, silakan. Terdapat pecahan tembikar ala batu, sisa makanan dan rangka manusia telah ditemukan di Kajang. Di Gua Kajang ya. Okey, sebenarnya di sini ya, di Gua Kajang ni dulu menjadi kawasan pengebumian ya, membabitkan manusia zaman Paleolitik dan Neolitik. Jadi dalam kajian ekskavasi telah ditemukan ya pecahan tembikar, alat batu, sisa makanan. Jadi kalau kita pergi melawat ke sana, kita boleh buat ekskavasi ya tentang inilah semua penemuan. Maknanya cikgu, kita boleh sama-sama rasakan pengalaman itu. Rasakan pengalaman yang dilalui oleh masyarakat zaman dahulu. Menariklah cikgu. Teruja. Satu hari kena pergi ni. Yes. Tapi cikgu, ganjaran untuk Ya, ganjaran dua Jekza. juga. Dua ya. juga. Ya, Baik, betul. terima kasih. Dan Okey. Nadira boleh bagi pandangan? Okay, silakan Nadira. Okey. Cikgu, di Bukit Bunuh terdapat bukti kebudayaan dikesan daripada kehadiran pelbagai alat batu paleolitik, termasuk peralatan seperti batu teras, batu pemukul dan batu pelandas. Baiklah, inilah ya bukti kebudayaan yang dikesan. Jadi semuanya ialah hasil daripada kajian ahli arkeologi. Jadi tinggalan ini sangat bermakna ya dalam kehidupan kita, terutamanya generasi muda dan generasi akan datang. Betul. Baiklah ya, kita teruskan ya. Kita bagi ganjaran dulu cikgu untuk Nazira. Ganjaran Nadira. dua juga untuk dua. Nadira. Okey. Satu, dua. Jadi Baik. kalau Irfan tengok, Ya, saya. ini gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ni, ini ialah antara ya artifak yang dipamerkan di Galeri Arkeologi Lembah Lengkok. Baik. Kalau cikgu kita lihat di situ, adakah itu tembikar cikgu? Ya, dia tembikar tanah kan daripada tanah liat. Jadi orang dahulu memang ya, inilah alat-alatan mereka yang memang ditemukan, bukan dibuat oleh masyarakat zaman sekarang. Baik. Dan inilah manusia Perak yang ditemukan. Kalau Irfan pergi ke Museum Arkeologi tersebut, Irfan akan temukan orang Perak ni. Dan di sini nampak pengunjung sedang mencuba pengalaman ekskavasi. Dan ini ya, sebenarnya Lenggong ni pernah menjadi tumpuan pelancong sejak diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia. Baik, Jadi yang menariknya, Irfan tak akan rasa macam rugi. Sebaliknya Irfan akan nak pergi lebih daripada sekali. Betul. Ini kampung saya ni Irfan. Oh ya, ke kampung cikgu? Ya. Maknanya cikgu dah pernah pergi dah cikgu ke tempat ekskavasi ni? Kalau saya tak pergi tu Manalah saya takkan. tahu kan. Okey, nampaknya cikgu orang sana dan cikgu sendiri pernah merasakan pengalaman pergi ke tempat ekskavasi itu sendiri. Ya, baiklah Irfan tengok sini. Ni. Inilah Galeri Arkeologi di Lembah Lenggong. Sekarang ni telah warisan lah kan, yang telah membangunkan galeri ini untuk kunjungan pelancong. Okey, seterusnya kita minta murid-murid kita untuk buat justifikasi kepentingan tapak warisan dunia kepada masyarakat pada hari ini ya. Yang mana ya murid-murid ni dia kena tahu kenapa kita perlu jaga, kenapa kita perlu pelihara ya warisan-warisan lama. Okey, baiklah ya. Kita cuba tanya kawan-kawan kita ya. Irfan boleh panggil ya kawan-kawan kita ni. Oh, saya tak boleh panggil cikgu. Saya nak minta cikgu tolong panggilkan. Ya, okey, baiklah kalau macam tu cikgu panggilkan Nadira ya untuk bagi pandangan. Baik, berikan justifikasi dan sebab kenapa kita kena jaga tapak warisan di Malaysia. Pada pendapat saya, tapak ini perlu dikekalkan kerana tinggalan masyarakat zaman purba. Hasil daripada ekskavasi ahli-ahli arkeologi lah menemukan banyak bukti prasejarah yang perlu dikongsi dengan segenap lapisan masyarakat sama ada dalam mahupun luar negara. Baik, terima kasih Nadira. Bagus, dua stick untuk Dua stick untuk Nadira. cikgu. Macam mana ibu? Komen sedikit mengenai jawapan Ya, Nadira bagus tadi. ya jawapan dia. Jadi tapak ini memang perlu dikekalkan untuk
warisan akan datang. Tak kiralah pelancong dalam ataupun luar negara. Jadi kita sebagai orang Malaysia bersyukur kerana di sini telah diisytiharkan sebagai salah satu tapak warisan dunia. Baiklah ya. Cikgu nak tanya Ashpari pula. Kita tanya wanita dahulu. Boleh, perempuan cikgu. dahulu. Okey, silakan Ash. Tapak ini juga merupakan pusat pelancongan utama dan mampu memberikan pendapatan kepada pelbagai industri sampingan atau industri kecil sederhana. Penduduk tempatan boleh menjana pendapatan melalui aktiviti arkeopelancongan, contohnya menjadi jurupandu. Ya, bagus ya. Maksudnya di sini apabila dimajukan, maka penduduk setempat boleh menjana ekonomi. Jual kerepek ke, jual labu sayung ke ya. Okey, kita tanya Jaiza dan Ariel. Tadi cikgu? Dua. Okey. Baik, antara Jaiza dengan Ariel, cikgu nak pilih salah seorang saja. Siapa cepat angkat tangan? Baiklah. Okey, Ariel, silakan Ariel. Ariel, boleh buka mikrofon dulu? Ariel, cikgu tak dengar suara awak, Ariel. Terima kasih. Tapak ini dapat dijadikan lokasi penggambaran mahu penrakaman bertemakan sejarah untuk tatapan generasi akan datang. Mereka akan teruja melihat tapak warisan dunia dan ingin melawat tapak ini, termasuklah saya. Saya pun rasa nak ajak keluarga melawat tapak warisan dunia ini. Okey, kalau macam tu ajak Abang Irfan sekali. Abang Irfan ikut juga. Jadi kalau macam syarikat penerbitan kan nak buat filem, mereka boleh pilih kawasan ini ya. Baik cikgu. Baik, mungkin dua juga stick untuk. Cikgu, kita mendapatkan lagi satu pendapat mungkin daripada Jaiza pula. Ya, silakan Jaiza. Pada pendapat saya, tapak ini perlu dikekalkan sebagai pedoman dan pengajaran kepada generasi akan datang supaya tidak melupakan sejarah. Sejarah tak langsung dapat memupuk semangat cinta akan negara. Ya, bagus Jaiza ya. Negara. Pedoman dan pengajaran untuk generasi akan datang ya. Baiklah ya. Okey cikgu. Jadi Mata hasil ganjaran daripada juga. dua stick untuk Jaiza. Jadi hasil daripada justifikasi murid-murid tadi, inilah ya dapatan dia dikekalkan kerana banyak bukti prasejarah ya ditemukan di sini ya. Kan dan seterusnya kalau kita tengok tapak ini pedoman dan pengajaran mampu memberi pendapatan sampingan kepada industri kecil sederhana dan bagi orang yang berminat dengan penerbitan filem boleh jadikan salah satu tempat untuk inilah lokasi perfilman. Baik cikgu, terima kasih atas penerangan di segmen ini. Kita dah faham dan jelas sekali mengenai kepentingan kita menjaga tapak warisan dunia yang kita ada di Malaysia, iaitu Lenggong Oh Lenggong. Jadi untuk itu, jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. KPM. Bersama kami di Didik TV KPM untuk slot menengah atas Bahasa Melayu tingkatan 5 dengan tajuknya Lenggong Oh Lenggong. Cikgu, nak tanya sikit untuk segmen kali ini, cikgu, apa pula wadah perbincangan kita? Baiklah ya Irfan, untuk kali ini, kalau tadi murid-murid telah memberi justifikasi, kali ini kita minta murid-murid kita berbincang dalam kumpulan pula ya. Jadi apakah soalannya cikgu? Soalannya, Irfan boleh tolong bacakan? Boleh, tak ada masalah. Silakan Irfan. Bagaimanakah kita hendak menggamit kehadiran pelancong dalam negara dan luar negara ke Lenggong? Ya, bagaimana caranya? Jadi itulah soalannya. Okey, murid-murid kita akan diberikan kumpulan ya. Mereka akan mencari kalau bagaimana ni sebenarnya apa dia? Usaha ke, langkah ke, kesan ke, sebab? Langkah cikgu. Ya, betul ya, iaitu usaha-usaha untuk menarik
pelancong ke Lenggong. Pelancong macam Irfan lah. Tadi Betul. Irfan tak tahu pun Lenggong di mana. Jadi kita nak tarik ya lebih ramai pelancong sama ada dari dalam negara Malaysia maupun dari luar negara untuk melancong ke Lenggong. Bagaimana nak tarik perhatian Abang Irfan untuk ke Lenggong? Ya. Itu yang anda kena cari di sini. Ya, jadi cikgu telah tetapkan ya 2 kumpulan, iaitu kumpulan pertama siapa yang angkat tangan? Kumpulan Siapakah pertama? mereka untuk kumpulan pertama? Okey. Ya, area dengan Aspari akan bincangkan berkaitan dengan promosi dan kemudahan. Itu yang pertama. Kita dah bagi isi kepada mereka. Mereka cuma perlu menghuraikan isi tersebut. Manakala Nadira dengan Jekza akan membincangkan ya berkaitan dengan latihan dan karnival. Jadi apakah ya yang mereka boleh huraikan, usaha yang boleh dilakukan, 4 usaha yang telah cikgu tunjukkan di sini. Baik. Jadi kita bagi masa beberapa minit ya. Boleh cikgu. Okey, sekarang ni kita berikan sedikit masa kepada murid-murid cikgu yang berada di Google Meet sekarang ni untuk mencari jalan, cara untuk menarik pelancong dalam dan luar negara untuk datang ke Lenggong. Dan dalam pada masa yang sama, kita kena huraikan berkenaan dengan 4 perkara tadi, promosi, kemudahan, latihan dan juga karnival. Okey, jadi teruskan lakukan pencarian idea dan beritahu kami di sini kejap lagi. Okey? Ya, Irfan. Betul tu. Sekarang ni mereka sedang bertungku lumus. Cikgu nak tanya Irfan lah pula. Apa tu cikgu? Kita bersembang sikit kalau lah. mereka sedang mencari cara menarik pelancong ke Lenggong ya. Pelancongan ni salah satu ya cara untuk menjana pendapatan Saya negara. Kalaulah di peringkat negara ya, apa yang perlu kita lakukan agar pelancong-pelancong dari luar negara tu nak datang ke negara kita. Okey, bagi Irfan cikgu, apa yang perlu kita lakukan kalau kita di skala besarlah negara kita? Mungkin kita boleh buat promosi yang besar-besaran. Ya, kita betul. boleh sebarkan di media sosial contohnya cikgu. Ya, Sebab sekarang betul. ni penggunaan media sosial sangat tinggi. Di Ya. mana setiap orang muda maupun orang dewasa menggunakan teknologi sekarang ini. Jadi apa kata kita sebarkan maklumat yang terkini dan kita promosi habis-habisan berkenaan dengan Lenggong di Perak. Wah, nak bagi berapa bintang ni? Saya tak tahu cikgu, kita ambil bintang di langit. Ya. Kalau cikgu pula macam mana? Mungkin cikgu ada idea lain selain media sosial cikgu? Betul. Selain pada media sosial sebenarnya kerajaanlah memainkan peranan dengan menganjurkan kempen. Kempen? Ya, kempen tahun melawat Malaysia tambahan selepas PKP ya. Betul. Ekonomi agak terbantuk. Jadi inilah ya cara yang perlu dilakukan oleh kerajaan agar pelancong-pelancong berminat untuk memilih negara kita yang cantik dan menawan. Betul tu cikgu. Baiklah, Itu ya. jawapan Irfan dan jawapan cikgu. Dan sekarang ni kita nak minta pula jawapan murid-murid cikgu. Baiklah ya, kita tanya murid-murid dah bersedia ke? Dah bersedia? Angkat tangan sikit. Okey. Baik, dah bersedia. Okey, Siapa nak silakan Airil. Cikgu, saya telah berbincang dengan Ashfari. Saya akan bentangkan isi pertama iaitu promosi. Manakala Ashfari akan bentangkan isi kedua iaitu kemudahan. Okey, silakan Airil. Usaha menarik pelancong ke Lenggong ialah dengan mengadakan promosi melalui media sosial. Jabatan Warisan Negara Negeri Perak yang mengurus Galeri Arkeologi Lembah Lenggong hendaklah mengadakan promosi melalui pelbagai medium seperti Facebook, Telegram dan YouTube. Promosi hendaklah diadakan secara konsisten agar dapat menarik minat pelancong dalam dan luar negara untuk berkunjung ke Lembah Lenggong. Yes, itulah sama seperti jawapan Abang Irfan. Promosi sangat penting pada zaman sekarang. Kita tanya Ash. Baik cikgu. Mata ganjaran tadi? Okey, saya nak bagi sekali untuk Ash dengan Okey, kita Ariel. kumpulkan semua jawapan dulu. Silakan Ya. Ash. Selain itu, usaha yang boleh diambil adalah untuk menyediakan kemudahan penginapan. Saya tahu Lenggong mempunyai tasik yang cantik. Jadi resort boleh dibuka di tepi tasik atau kemudahan inap desa. Pelancong yang datang pasti ingin menginap di kediaman yang selesa kerana biasanya mereka perlu mengambil masa sekurang-kurangnya 2 hari untuk meneroka tinggalan zaman prasejarah. Bagus ya, seperti Abang Irfan lah ya, nak ambil cuti 2 hari Betul. untuk meneroka 3 hari, cikgu. Lenggong. 3 hari tambah lagi sehari ya. Jadi Okey. kemudahan penginapan sangat penting ya, kerana penginapan itulah yang kita perlukan ya, apabila kita pergi ke sesuatu
untuk berehat. Okey, kita teruskan dengan kumpulan yang kedua. Silakan. Tetapi, Ya, saya. tetapi kita belum bagi ganjaran lagi. Okey, untuk kumpulan pertama. Untuk kumpulan pertama Okey, saya berapa, nak bagi cikgu? 3 dan 3. 3 Oh, untuk tiga, Eswari, 3 untuk Ariel ya. Baik, sementara Abang Irfan nak letakkan stick ni, apa kata kita teruskan jawapan ni? Ya, teruskan ya Ariel. Ariel dah. Maafkan cikgu Kumpulan ya. kedua, cikgu. Kumpulan kedua. Nadira dan Jackza. Silakan. Cikgu, saya dan Jackza telah pun berbincang berkenaan latihan dan karnival. Pihak Jabatan Warisan Negara juga boleh bekerjasama untuk melatih para jurupandu yang mahir tentang arkeo pelancongan. Kebijaksanaan jurupandu dapat memberikan pengalaman berguna kepada pelancong yang ingin meneroka zaman prasejarah. Ya, betul. Baik. Ya, jurupandu Jurupandu. sangat penting kerana sebenarnya Irfan, mereka yang melancong ke tapak arkeologi ini akan dibawa melawat dari gua ke gua. Jadi itu sebabnya peranan jurupandu tu sangat-sangat penting untuk memberi penerangan tentang arkeologi kepada tinggalan-tinggalan ni lah ya, kepada pelancong-pelancong yang hadir. Dan saya rasa cikgu, sebagai seorang jurupandu, kemahiran berbahasa juga sangat penting. Ya, Sebab dan- mungkin ada pelancong luar yang tidak boleh berbahasa Melayu, jadi mereka perlu berbahasa Inggeris. Jadi kepentingan kepada jurupandu untuk tahu luar dan dalam di Lenggong itu sebenarnya. Ya, betul. Dan kita ada seorang lagi yang perlu Boleh? memberi pandangan. Jackza, silakan. Saya setuju dengan nak cikgu. Saya dah membaca melalui akhbar dalam talian. Saya dapat lihat Museum Arkeologi telah menganjurkan karnival untuk membawa pelancong ke Lenggong. Karnival Arkeologi Lembah Lenggong perlu diadakan setiap tahun dengan pelbagai aktiviti menarik. Sudah tentu, pengunjung akan hadir untuk merasai pengamalan penjelajah gua yang penuh dengan tinggalan sejarah. Bagus ya, Terima kasih. Jackza. Ya, jadi karnival ni salah satu aktiviti yang boleh dijalankan. Irfan, tahun 2022 merupakan tahun ke-10 ya. Tapak warisan ya, Lenggong diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia. Jadi melalui karnival inilah aktiviti-aktiviti menarik diadakan. Jadi di sini sekaligus akan menarik pelancong dari dalam negara maupun luar negara sekiranya karnival ini disebar luaskan melalui media sosial. Betul cikgu, saya setuju. Jadi berapa mata ganjaran untuk kumpulan yang kedua? Saya nak bagi 4/4. Oh, 4/4. Okey, menarik. 4 kepada Nadira. Okey, masukkan semua sekali ni. Okey, 4 lagi kepada Jackza. Okey, dah banyaklah cikgu stick mereka. Dah banyak. Tahniah ya. Muat dah. Jadi sebenarnya bila murid ni dapat mata ganjaran, di situlah menunjukkan orang kata bagaimana mereka memberi pandangan Betul, tadi respon ya. yang menarik. Respon yang menarik, kebijaksanaan mengeluarkan hujah, idea dan sangat penting dalam bahasa Melayu, terutamanya mereka nanti ada kemahiran menulis karangan bila nak mengambil peperiksaan kan. Betul cikgu. Jadi semua itu sangat penting. Sangat penting. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas berkenaan dengan segmen kali ini, silakan. Baiklah ya, kalau tengok di sini ya, tadi kawan-kawan kita telah memberi ya 4 isi berkaitan dengan usaha-usaha untuk menarik pelancong ke Lenggong ya. Jadi sekiranya usaha ini hanya orang kata cakap-cakap saja, sembang-sembang saja, tidak akan menjadi kenyataan. Oleh itu, usaha pelbagai pihak sangat-sangat diperlukan bagi menarik pelancong ke Lenggong, terutamanya masyarakat yang tinggal di Lenggong itu sendiri ya. Dan tadi ya, Jabatan Warisan Negara. Jadi semua pihak kena berganding bahu ya, sehati sejiwa untuk ya bersama-sama menjadikan Lenggong ni salah satu destinasi pilihan pelancong dalam dan luar negara. Baik cikgu, bercakap mengenai sehati jiwa, saya tertarik kepada melihat kepada mereka punya prestasi cikgu. Mereka telah bergabung, orang kata telah mencantumkan 2 minda menjadi satu, menjawab soalan dengan cemerlang, dan Abang Irfan ucapkan tahniah. Dan sekarang ni nak tanya, semangat ke tak untuk segmen seterusnya? Cuba angkat tazab sikit.
Okey, masih bersemangat, masih tersenyum, itu bagus. Dan kepada murid-murid yang berada di rumah, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Anda sudah menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Barifan dan tentunya bersama dengan Cikgu Zaidab Abdullah. Okey, untuk hari ini kita sedang belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 dengan tajuk kita Cikgu, Lenggong. Lenggong. Okey. Untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula perbincangan kita? Baiklah ya, untuk segmen kali ini, kalau tadi ya kita dah lihat ya tentang maksud arkeologi, di manakah Lenggong ya. Sampai Abang Irfan pun dah teruja nak pergi ke Lenggong ya. Apakah apa orang kata usaha-usaha yang boleh dilakukan ya untuk menarik pelancong ke Lenggong. Jadi hari ini sebenarnya ya Irfan, arkeo pelancongan di Malaysia ni bukannya di Lenggong sahaja. Okey. Banyak tempat lagi di Malaysia mempunyai ya arkeo pelancongan. Jadi sebenarnya selain Lenggong, pelancong boleh memilih ya tapak arkeo pelancongan yang lain di Malaysia. Di mana ya? Abang Irfan tahu di mana? Sebagai seorang yang dilahirkan di Kedah Cikgu, Irfan tahu satu tempat iaitu Sungai Batu Cikgu. Ya, bagus. Pernah pergi ya Irfan Pernah ke pergi. situ? Ketika itu Irfan pergi bersama dengan rakan-rakan di sekolah, lawatan sekolah Cikgu. Yes, mesti seronok dan teruja seronok. ya. Tapi Lenggong tak sampai lagi sebegini Cikgu nanti. Ya, boleh. Lepas ni Irfan ikut cikgu balik kampung. Boleh, tak ada masalah. Baiklah ya. Ada lagi Cikgu tempat-tempat lain? Ada, kita tanya kawan-kawan kita Boleh. lah ya. Tak ada masalah. Apa pandangan kawan-kawan kita ya? Boleh. Kongsikan. Mana lagi tempat Kongsikan. Baiklah Ash, arkeo pelancongan silakan. di negara kita? Cikgu, selain tempat arkeo pelancongan terdapat di Malaysia tapak arkeologi Candi Batu Pahat Merbuk Kedah dan tapak arkeologi Sungai Batu juga di Kedah. Oh, di Kedah dua-duanya. Dua-dua di Kedah. Baik. Pastinya Irfan rasa bangga lah kan? Mesti Cikgu. Sebagaimana cikgu bangga. Betul. Lenggong menjadi salah satu tapak arkeologi yang menjadi kunjungan pelancong. Baiklah ya, siapa lagi ya nak bagi pandangannya? Di manakah lagi lokasi? Okey, silakan Ariel. Selain daripada itu, Gua Niah Sarawak dan Bukit Tengkorak Sabah juga merupakan lokasi arkeo pelancongan di Malaysia. Okey, hari terbang ke Borneo Cikgu, Sabah dan Sarawak. Ya, betul ya. Jadi di Gua Niah memang salah satulah tapak prasejarah zaman Paleolitik ya. Begitu juga dengan di Bukit Tengkorak sempurna. Di sana pun cantik tempatnya ya. Betul. Jadi cikgu pernah pergi Gua Niah ya. Cikgu pernah pergi? Ya, Kenapa cikgu tak pernah ajak pergi. saya Cikgu? Waktu tu cikgu tak kenal Irfan lagi. Oh, ya ke? Terlepas saya nak Cikgu pergi sana. dengan Okey. kawan-kawan Cuba guru. cikgu ceritakan pengalaman cikgu sikit. Ya, memang perjalanan nak pergi ke Gua Niah tu sangat penat. Tapi cikgu memang dengan mak cikgu yang berumur 70 tahun dan kami berjalan, dan bila sampai dalam tu sangat teruja melihat hasil tinggalan zaman Paleolitik. Menariklah Cikgu. Okey, mungkin ada lagi yang ingin kongsikan kepada kita tempat-tempat lain arkeo pelancongan. Siapa? Silakan. Ya, Jeza, silakan Jeza. Lokasi lain yang saya tahu ialah tapak arkeologi Kota Melaka, Bandar Hilir, Melaka. Ya, Okey, terima Melaka. kasih Jeza. Di Melaka pun ada sebenarnya tapak arkeologi ya. Dan ada lagi yang nak kongsi ya, tapak lokasi di Malaysia. Okey, silakan Nadira. Lokasi lain ialah tapak arkeologi Gua Bewah di Terengganu dan tapak arkeologi Gua Senyum di Pahang.
Oh, ganu dan faham. Ya, jadi sebenarnya banyak je pilihan ya lokasi arkeopelancongan kalau bagi sesiapa yang berminat untuk mengkaji sejarah ya dan merasai ya kehidupan masyarakat pada zaman dulu. Sebenarnya zaman prasejarah di Malaysia ni ada berapa Paleolitik, ya. Mesolitik. Ya. Lepas tak ingat dah cikgu. Neolitik dan Neolitik dan logam. betul. Cuma zaman Mesolitik tidak berlaku di Malaysia ya. Jadi Baik. sebenarnya tapak-tapak arkeologi ini ialah hasil penemuan ya para pengkaji ataupun ahli arkeologi di tempat-tempat inilah ya. Jadi mereka telah melakukan ekskavasi dan membuat kajian secara saintifik. Belajar sejarah pun kena belajar sains ya. Betul cikgu. Jangan ingat sejarah kaji benda lama, kaji benda silam, tetapi dia ada saintifik dia di situ ya. Baik cikgu, kalau cikgu dah selesai memberitahu kepada kita berkenaan dengan tempat lokasi berkaitan dengan arkeopelancongan, nak tanya sikit. Dari tadi Irfan tanya apa yang ada dekat depan ni cikgu? Ya, itu sebenarnya replika yang dihasilkan oleh murid-murid sekolah cikgu. Berkenaan apa ni cikgu? Adakah ini lokasi di Lenggong? Itu sebenarnya lokasi zaman prasejarah. Oh, okey, situasinya. Jadi biasanya kalau cikgu-cikgu sejarah, cikgu bahasa Melayu atau cikgu moral yang mengajar ya tajuk yang ada kaitan dengan zaman prasejarah, bolehlah menggunakan bahan ini untuk ditunjukkan kepada murid. Jadi pada zaman sekarang ni ya, murid-murid memang bukan sahaja ya diajar tentang sesuatu tajuk, malah mereka dibawa untuk mengalami sendiri dengan cara mereka melihat dan menghasilkan replika seperti ini. Baik. Jadi murid akan lebih menghayati ya apa yang orang kata zaman-zaman prasejarah dahulu. Begini kehidupan mereka. Bukan sahaja mengetahui dan merasai sendiri berdasarkan replika yang telah mereka hasilkan. Dan kalau anda melihat sangat menarik sebab inilah gambaran sebenarnya kehidupan orang zaman dahulu di zaman prasejarah. Okey, kalau kita boleh lihat juga di sini, Ifan pusingkan sedikit. Ada orang di situ cikgu. Nampak tak? Dalam rumah ni ada orang dan kelilingnya adalah alam semula jadi. Jadi itulah manusia zaman dahulu, mereka sangat rapat dengan Allah. Betul. Yalah, cikgu. mereka pun tak ada teknologi kan. Jadi kehidupan mereka dengan alam tu tidak dapat dipisahkan ya. Jadi Betul. kalau kita lihat kenapa gua tadi bila kita belajar Lenggong tadi kan, kita nampak banyak sangat gua di Lenggong kerana di situlah mereka tinggal pada zaman dahulu, kerana mereka tidak ada tahu cara untuk buat rumah dan sebagainya. Itulah tempat mereka berteduh ketika Ya, itu. Baik betul. cikgu, terima kasih atas penerangannya. Dan sekarang ni masa untuk rumusan. Adakah kita dapatkan rumusan murid dulu cikgu? Ya, kita akan dapatkan rumusan murid terlebih dahulu. Siapa nak berikan rumusan ya? Silakan anak murid cikgu. Ya, silakan Ariel. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui maksud arkeopelancongan, menyatakan lokasi arkeopelancongan dengan tepat, membuat justifikasi kepentingan tapak warisan dunia kepada generasi yang hari ini dan mengenal pasti usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memajukan arkeopelancongan di Lembah Lenggong. Terima Baik, kasih, terima kasih Ariel. sebagai wakil rakan-rakan yang lain. Dan nak tanya juga, tadi cikgu cakap ada nak beri tugasan dulu ke cikgu? Ya, mereka ni mestilah bagi tugasan. Hari ni dah belajar kan, dah tahu semua perkara. Jadi tugasan cikgu hari ini, tugasan anda ya, andaikan anda telah menyertai lawatan anjuran Persatuan Sejarah Sekolah ke Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Sebagai setiausaha Persatuan Sejarah, anda diminta menulis laporan lawatan tersebut. Tulis laporan tersebut dengan lengkap. Baik, itulah hantar tugasan. minggu depan. Minggu depan hantar dekat cikgu. Terima kasih cikgu atas pembelajaran yang sangat menarik hari ini. Dan nak tanya juga bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan prestasi murid cikgu hari ini? Baiklah ya, pentaksiran keseluruhannya. Irfan boleh tengok ya, stick tu ibarat bintang lah, Banyak cikgu bintang-bintang dekat yang sini mereka cikgu. Semua ni macam peroleh, bagi saya cemerlang lah. Ya, kerana murid-murid kita hari ini berjaya untuk menyampaikan idea dengan bernas dan berkesan. Malah mereka dapat membuat justifikasi ya, rasionalnya tapak warisan dunia itu
dikekalkan untuk generasi akan datang. Jadi tahap mereka berada pada tahap yang sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Tahniah kepada murid-murid. Cikgu, okey. Nak tanya juga lagi satu, Cikgu. Rakan-rakan kita kat rumah nak tahu dekat mana boleh dapatkan latihan pengukuhan? Portal Delima. Portal Delima. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Zainab dan Cikgu Lina kerana bersama kami untuk episod kali ini. Semasa kita ingin melancong, dapatkan pengalaman untuk sama-sama kita menghayati peninggalan zaman dahulu dan sama-sama kita hargai khazanah negara kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM.